Tahanan lolos, operasi pencarian diperluas ke kawasan pendapatan warga asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farhatul Asyati Osman. 3 lagi pendatang asing tanpa izin parti yang melarikan diri dari depo imigresen sementara Bidur Khamis lalu berjaya diberkas. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Datuk Ruslin Jusoh berkata, tangkapan terbaru itu menjadikan jumlah warga asing yang berjaya ditangkap setakat ini seramai 10 orang. Menurutnya, radius pencarian baki 120 tahanan lagi diperluas melibatkan kawasan penempatan warga asing di sekitar Tapah. Fokus kita, risikan kita, operasi kita di kawasan-kawasan yang menjadi penempatan penduduk asing, warga asing. Contoh di sekitar Tapah ni, kita fokus di situ. Kita tidak menolak mereka akan pergi ke tempat bangsa mereka, keturunan mereka dan kawan-kawan mereka yang mungkin dah kenal sebelum ni untuk minta bantuan. Dan saya ingatkan jangan siapa-siapa memberi perlindungan lah. Kita akan ambil tindakan tegas lah, termasuk warga asing yang melindungi mereka yang melarikan diri ni. Beliau berkata demikian dalam sidang media di depo imigresen sementara di Bidur. 2 pemandu lori maut akibat tersepit dalam kemalangan melibatkan 7 kenderaan di Lebuhraya Utara Selatan pagi tadi. Nahas di kilometer 288.1 arah utara berhampiran kampung tersusun tekah simpang Pulai itu membabitkan 3 buah lori dan 4 kereta. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak Sabarokzi Nur Ahmad, kedua-dua mangsa maut merupakan pemandu lori membawa muatan gula pasir dan barangan logam. Kedua-dua mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seorang lagi mangsa cedera dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh. Sementara itu, PLAS ketika dihubungi RTM memaklumkan kemalangan tersebut menyebabkan kedua-dua arah terhalang. Laluan menghala utara sesak sepanjang 20 km manakala arah selatan sesak sepanjang 5 km. Dalam pada itu, jenazah anggota tentera Sarjan Rozali Abdurrani, 39 tahun yang terlibat dalam kemalangan di kilometer 75 Lebuhraya Utara Selatan di Gurun, Kedah selamat dikebumikan pukul 8 pagi tadi. Jenazah Allahyarham Sarjan Rozali dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Gong Bayu, Rebesut mengikut istiadat pengebumian Angkatan Tentera Malaysia. Istiadat pengebumian itu diketuai Pegawai Waran 2 Hazrul Suhaimi selaku Ketua Pengusung bersama 8 anggota lain-lain pangkat dari Batalion Ketiga Regimen Sempadan Kem Pengkalan Hulu, Perak. Turut hadir Pegawai Memerintah Batalion Ketiga Regimen Sempadan Kem Pengkalan Hulu, Perak, Lieutenant Colonel Saiful Azril Zahimi. Allahyarham meninggalkan isteri Tuan Nur Hasliza Tuan Muhammad Nur, 37 tahun dan anak tunggal mereka Muhammad Nabil Razali, 13 tahun. Suasana pilu menyelubungi ahli keluarga termasuk ibu Allahyarham Nik Zabidah Muhammad, 62 tahun serta lebih 200 sanak saudara. Anak Allahyarham Muhammad Nabil berkata beliau tidak menyangka pertemuan Khamis lalu adalah terakhir buat dirinya. Tak pesan, dia naik hijau, ayah naik hijau. Lepas tu, dia hantar kami pergi sekolah. Masa tu sempat lagi yang salam dengan ayah. Lepas tu, dia pergi hantar terak askar kan. Masa tu baru tahu. Perkembangan teknologi melalui media sosial boleh dimanfaatkan untuk mengeratkan perpaduan kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Azman Muhammad Yusof berkata, platform itu mampu mengekalkan ikatan silaturahim sekaligus berpotensi mengukuhkan lagi hubungan pelbagai kaum. Teknologi juga boleh merapatkan kita antara satu sama lain, tapi dengan syarat kita menggunakan cara yang baiklah. Bukan untuk kita menggunakan teknologi untuk menyalahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Karnival Tahun Baru Cina di Arroh Perlis. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulai berkenan merasmikan Karnival Tahun Baru Cina yang bermula semalam sehingga esok. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil dan anak anda baginda Said Sirajuddin Arif Putra Jamalulai.
Isu yang sudah lama membelenggu ketiga-tiga wilayah persekutuan diberi keutamaan Jabatan Wilayah Persekutuan tahun ini. Ia dengan penyelesaian unik kepada cabaran tersendiri yang dihadapi setiap wilayah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, isu-isu berkaitan akan turut diselesaikan mengambil kira peranan berbeza yang dimainkan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dalam memaparkan imej negara. Bagi Kuala Lumpur, katanya isu legasi yang menjadi kebimbangan rakyat seperti masalah dihadapi peniaga, lambakan warga asing dan gelandangan selain program membasmi kemiskinan bandar akan diutamakan. Bagi Labuan, jabatan itu mempunyai visi untuk menjadikan pulau yang mempunyai julukan Mutiara Borneo itu sebagai hak pelancongan. Ini dengan memperkemas dan memperkasakan produk-produk pelancongan sedia ada. Manakala Putrajaya, tumpuan diberikan kepada usaha untuk menjadikannya bandar pintar dan pusat pelancongan. Hari Terbuka Putrajaya 2024 terus meriah memasuki hari ketiga penganjurannya. Program yang berlangsung sehingga esok itu menempatkan lebih 88 reruai dan kaunter perkhidmatan untuk pengunjung. Wartawan Adliyah Habibullah ada laporannya. Silakan. Ya, Fahatul, langsung dari Kompleks Perbadanan Putrajaya di mana hari ini berlangsungnya Hari Terbuka Putrajaya 2024 dan program ini diadakan bersempena dengan penubuhan 50 tahun Wilayah Persekutuan dan juga ulang tahun ke-28 Perbadanan Putrajaya. Dan apa yang menariknya di sini ialah terdapat lebih 88 reruai dan juga kaunter perkhidmatan yang dibuka, antaranya yang melibatkan perkhidmatan daripada jabatan dan agensi kerajaan, selain itu daripada syarikat swasta seperti syarikat telekomunikasi dan juga perbankan. Dan rata-ratanya saya tengok pengunjung begitu teruja untuk hadir bersama memeriahkan Hari Terbuka Putrajaya pada hari ini. Dan untuk perencanaan lanjut mengenai program ini, kita terus saja bersama pengarah bahagian komunikasi korporat Perbadanan Putrajaya, iaitu Puan Norzita Abdul Razak. Jadi Puan, mungkin boleh share sikitlah bagaimana sambutan memasuki hari ketiga penganjuran Hari Terbuka ni? Sambutan hari ketiga amat menggalakkan. Orang ramai masih berpusu-pusu datang ya. Memenuhi semua ruangan, zon-zon pameran dan juga jualan dan juga semua pertunjukan-pertunjukan pentas. Jadi saya rasa sejak daripada 1 Februari, masa hari cuti wilayah persekutuan juga, pengunjung ramai datang tak putus-putus untuk mendapatkan semua perkhidmatan kerajaan ya, yang mereka dah boleh mendapatkan lebih kurang perkhidmatan daripada 18 kementerian dan 22 agensi-agensi kerajaan. Di samping itu juga terdapat agensi-agensi swasta seperti perbankan untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang terkini mengenai promosi keuangan dan juga perkhidmatan daripada pihak telco sendiri. Jadi dalam pada masa itu juga tahun ini ada sedikit kelainan inovasi yang kita bawa kepada Putrajaya Open Day yang kali ketiga ini, iaitu selepas 2019, 2023 dan ketiga tahun ini kita menyediakan Hari Terbuka Perbadanan Putrajaya sebagai salah satu jaringan untuk semua rakyat Malaysia mengetahui semua perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan yang boleh memudah carakan lagi urusan mereka dengan kerajaan. Kita bawa kaunter seperti LHDN, pejabat kaunter negara untuk wang-wang yang akan dituntut, dan juga keistimewaan diberi daripada PDRM untuk diskaun terpilih bagi saman trafik sebanyak 50% diskaun. Dan untuk saman kompaun Perbadanan Putrajaya juga mempunyai kadar istimewa selama 4 hari ini sehingga RM10 saja. Jadi rebutlah peluang untuk datang beramai-ramai pada hari pertama, hari kedua semalam, dan hari ini disebabkan hari cuti weekend, saya rasa dah ramai sangat. Saya kata kalau dah macam ni, kita boleh mencecah sehingga 200,000 pengunjung hingga tamatnya Hari Terbuka ataupun Putrajaya Open Day pada esok hari yang akhir sekali pada 4 Februari hingga jam 5 petang. Jadi Puan, mungkin boleh share sikit, hari ini tahun ini merupakan tahun ketiga Hari Terbuka lah, jadi mungkin boleh share apa kelainan yang PPJ bawakan tahun ni? Tahun ni ada beberapa kelainan dan inovasi yang kita bawa, iaitu pertama sekali adalah showcase dan jualan daripada TVET. TVET daripada 3 kementerian, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, di mana pelajar-pelajar TVET yang telah dididik dengan inisiatif Kerajaan Malaysia di bawah program latihan teknikal dan vokasional ni, mereka membawa jualan dan showcase kuliner, bakery
kategori beauty and health. Itu manicure, pedicure, berinai, reflexologi dan juga ada membaiki telefon, pertukangan dan sebagainya lah. Jadi boleh dapat di kemah di Makitel utama yang berada di dataran di Presin 3 di hadapan Kompleks Perbadanan Putrajaya. Yang kedua, kita involvekan lebih banyak perbankan untuk promosi dan juga nasihat kewangan untuk rakyat Malaysia. Antaranya adalah daripada BSN, Bank Islam, CIMB, Public Bank dan Maybank dan juga syarikat MCMC dan juga syarikat telco lah untuk berkongsi promosi dan diskaun yang istimewa untuk rakyat Malaysia. Dan pada malam ini jangan lupa kita ada konsert gala POD dibawa oleh Perbadanan Putrajaya sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan yang ke-50 tahun Golden Jubilee dan juga ulang tahun Perbadanan yang ke-28. Antaranya adalah Datuk Jamal Abdillah, artis kita, dan juga Dayang Kufaizah, dan bagian lagi ada edaran belon, popcorn dan juga aiskrim percuma. Jadi datang. Untuk maklumat lanjut sila layari semua saluran sosmed Perbadanan Putrajaya di FB PPJ, Insta PPJ, Twitter dan juga TikTok PPJ. Okay, Puan, mungkin boleh share sikit lah. Tak ramai yang tahu ada trackless tram ataupun tram tanpa landasan. Mungkin boleh share sikit lah secara ringkas trackless tram tu. Trackless tram ni adalah yang pertama yang kita perkenalkan sempena POD 44 hari ini. Automated rail transit ni adalah merupakan inisiatif untuk reflect Putrajaya sebagai bandar hijau rendah karbon. Dia berdasarkan kepada electric vehicle dan juga sepanjang 4 hari ini dia ada tempoh percubaan di sekitar persiaran perdana, menjadi rebutan ya para pengunjung untuk datang menaiki tram ini, tram elektrikal ini, dan juga beroperasi daripada 10 pagi, 12.30 pagi, 10 pagi, 12.30 hari, 2 petang, 4 petang dan 6 petang. Datang beramai-ramai ya. Ada food fantastic lagi dengan 40 penjajah kecil menawarkan makanan viral yang sedap banget ya. So jadi datang beramai-ramai dan juga ada coffee and garden dessert. Dan sekarang sedang berlangsung penyampaian hadiah pertandingan Roruai Kementerian Penteraan oleh YB Dr. Zalihai Musafa, iaitu Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan di Dewan Seri Siantan. Datang jangan tak datang. Hari terbuka Putrajaya dibawa oleh Perbadanan Putrajaya untuk mendekati rakyat semua di peringkat tempatan dan juga merapatkan jaringan industri dan juga masyarakat kami di PPJ dengan anda. Baik, terima kasih Puan. Jadi untuk anda yang mungkin berada berdekatan dengan Putrajaya ini, boleh datang beramai-ramai, sempat lagi untuk datang ke sini untuk memeriahkan Hari Terbuka Putrajaya ini, dan pastinya berbagai aktiviti menarik menanti anda di sini. Untuk itu kembali kepada Farhatul di studio, silakan. Terima kasih Adlia. Baik, semua pihak penyedia perkhidmatan rangkaian muda alih diminta mengambil tindakan segera jika terdapat aduan talian oleh pengguna di seluruh negara. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata sebarang penambahbaikan perlu dilaporkan kepada pihaknya menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Menurut beliau, ketika ini pihaknya bersama agensi terlibat sedang menjalankan ujian kualiti perkhidmatan selular panggilan suara secara berperingkat. Ini bagi menilai isu panggilan suara terputus bagi rangkaian muda alih. Kerajaan dengan kerjasama SKMM juga sedang berusaha menyelesaikan masalah liputan 5G yang masih kurang memuaskan di beberapa kawasan di negeri itu. Saya selepas ni akan bincang dengan pihak MCMC dan juga pihak DNB untuk kita teliti apa yang boleh dilakukan pada kadar segera, membolehkan lebih banyak menara menyediakan perkhidmatan 5G. Seperti yang kita semua sedia maklum, secara keseluruhan di seluruh negara kita telah capai 80.2% capaian kawasan berpenduduk. Tapi ini secara keseluruhan. Akan timbul lagi. Beliau berkata demikian ketika sidang media ujian kualiti perkhidmatan selular panggilan suara di Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI, Felda Bukit Goh, Kuantan. Ujian dilakukan di sepanjang laluan dari Sungai Karang menuju ke PEDI Felda Bukit Goh melalui beberapa jalan dan kawasan utama di Kuantan.
315 daripada 317 sekolah di Melaka telah selesai mengagihkan bantuan awal persekolahan setakat ini. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Operasi Sekolah yang menjalankan tugas Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adenan berkata baki agihan itu dijangka selesai Khamis depan. Katanya RM20.67 juta telah diperuntukkan untuk diagihkan kepada 137,832 murid sekolah rendah dan menengah. Dan insyaAllah kita harapkan dengan bantuan awal persekolahan ini akan dapat meringankan beban ibu bapa dan penjaga untuk menampung keperluan anak-anak mereka untuk kemasukan kalender akademik yang baru pada bulan 3 nanti insyaAllah. Dan bayaran bantuan awal persekolahan telah pun dilaksanakan daripada 11 Januari sehinggalah sebelum cuti penggal persekolahan ini. Setiap pelajar akan menerima RM150 dan setakat ini tiada isu pemotongan yang timbul di negeri ini. Mereka memberikan pas masuk dengan mudah, iaitu dengan tidak memerlukan visa untuk masuk ke Malaysia. Cukup bayar je tiket masuk ke Malaysia. Lagi dakwaan kononnya rakyat Cina diberi laluan ekspres untuk diterima jadi penduduk tetap PR. Tanpa perlu proses rumit, rakyat negara Tembok Besar boleh mendapat keistimewaan itu dengan hanya menyertai program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Penghantar video turut mendakwa kelonggaran akan menambah statistik warga itu yang hilang daripada rekod keluar masuk negara. Sebahagian pasukan biar betul mendapati tuduhan itu adalah fitnah. Hakikatnya, bukan semua peserta program MM2H layak memohon status PR. Menurut Jabatan Immigration, mereka yang layak pula perlu melepasi syarat ketat ditetapkan. Justru tidak timbul dakwaan kononnya status berkenaan diberi dengan mudah. Selain berita palsu berkenaan, satu lagi muat naik berbau fitnah turut dikesan. Kali ini, kaum Melayu yang jadi majoriti penjawat awam didakwa ditindas susulan syur penamatan pencen. Penghantar turut mendakwa kedudukan Bumi Putra dan agama rasmi persekutuan terancam. Realitinya, tiada pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan kedudukan istimewa Melayu dan agama Islam dicadang mana-mana pihak. Cadangan skim persaraan baharu yang sedang diperhalusi pula di draft penjawat awam yang majoritinya kaum sama. Henti sebar fitnah, tak perlu jadi pempengaruh dengan cara yang salah. Penyebarannya hanya mengundang padah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Touch 'n Go TNG Digital Seram Berhad akan mengenakan yuran 1% untuk semua tambah nilai menggunakan kad kredit bermula 23 Februari ini. Manakala tambah nilai melalui Duit Now Transfer dan kad debit kekal percuma. Langkah itu bagi membendung pengeluaran berlebihan dari baki kad kredit ke dalam akaun bank dan mengimbangi kos tambah nilai subsidi oleh syarikat itu sejak penubuhannya. Justru pengguna digalakkan menggunakan pindahan wang melalui Duit Now yang tertakluk kepada langkah anti penipuan, sekaligus menjadikannya salah satu kaedah tambah nilai paling selamat. Sebagai institusi keuangan terbesar dengan lebih 20 juta pengguna, TNGD menjelaskan perlu mencari keseimbangan antara kemudahan, keselamatan dan kemampanan kos jangka panjang syarikatnya. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa mencadangkan agar urusan wasiat individu dikecualikan daripada cukai. Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah yakin langkah itu mampu meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan instrumen wasiat. Dia kalau kos buat wasiat ni katalah 500. Nak buka akaun wasiat 500. Jadi kita cadang file 500 tu dikecualikan daripada cukai pendapatan lah. Itu kita cadangkan perkara ni pada pihak kajian. Kan ini sebagai galakan supaya menggalakkan orang membuat wasiat. Walaupun wasiat itu adalah wajib. Dari konteks Islam ni.
Beliau ditemui media dalam majlis ulang tahun ke-10 anak syarikatnya, Mai Angkasa Amanah Berhad MAAB di Ibu Negara. MAAB kini menguruskan 386,854 kes wasiat dengan anggaran harta pewasiat berjumlah RM193.4 bilion. Sektor perbankan tahun ini dijangka berdaya tahan dan berteraskan prospek ekonomi yang lebih kukuh. Ini disokong oleh pelaksanaan projek-projek infrastruktur dan minat pelabur-pelabur asing. Kenanga Research memaklumkan pihaknya mengekalkan saranan wajaran tinggi terhadap sektor itu. Ia berikutan kemampuannya untuk mengakhiri 2023 dengan prestasi memperangsangkan. Firma penyelidikan itu turut mengunjurkan kadar dasar semalaman OPR kekal stabil pada 3% sehingga akhir 2024. Malaysia menyambut baik cadangan Kesatuan Eropah EU untuk mengadakan persidangan keamanan antarabangsa dalam usaha membangun pelan hala tuju ke arah penyelesaian dua negara untuk konflik Israel-Palestin. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pengakhiran pendudukan Israel selama beberapa dekad di wilayah Palestin adalah asas penyelesaian dua negara serta keamanan dan keselamatan yang berkekalan di Asia Barat. Perkara itu dinyatakan mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN EU kali ke-24 di Brussels, Belgium. Dalam perkembangan sama, beliau turut menekankan keperluan bekerjasama antara ASEAN dan EU bagi memastikan keamanan dan kestabilan di seluruh dunia. Teras ASEAN dan EU adalah berpusat kepada pengekalan keamanan di rantau masing-masing. Datuk Seri Muhammad juga menekankan mengenai keperluan mendesak untuk gencatan senjata dilaksanakan dengan serta-merta di Gaza. Malaysia menyambut baik keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kes yang dikemukakan oleh Afrika Selatan terhadap Israel. Pelaksanaan Konvensyen 1948 berkenaan pencegahan dan hukuman jenayah genosid oleh ICJ dianggap penting dalam menangani krisis yang sedang berlaku. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan terhadap keadaan yang semakin buruk di selatan Gaza. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menegaskan ketegangan berterusan di Khan Yunis mengakibatkan semakin ramai penduduk melarikan diri ke Rafah. Jurucakap agensi Jens Larke berkata kebanyakan pelarian tinggal di bawah binaan sementara, khemah atau kawasan terbuka. Beliau menyifatkan Rafah sebagai periuk tekanan yang semakin tiada harapan serta khawatir bencana lebih buruk akan terus menimpa penduduk bandar itu. Rafah yang dihuni 200,000 penduduk kini menjadi tempat pelindungan lebih separuh daripada 2,000 penduduk Gaza. Siri serangan Israel terhadap Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu telah meragut hampir 28,000 nyawa. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara di Iraq dan Syria. Ia sebagai serangan balas terhadap serangan drone yang didakwa dilancarkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC dan kumpulan yang disokong Tehran. Serangan dilancarkan susulan serangan drone yang mengorbankan 3 anggota tentera Amerika di pangkalan tentera terpencil di Jordan Ahad lalu. Presiden Joe Biden dalam satu kenyataan menyebut serangan akan berterusan sehingga tempoh dan masa yang ditetapkan Washington. Beliau bagaimanapun menegaskan Pentagon tidak berhasrat untuk mencetuskan peperangan di Asia Barat. Sementara itu, Pertubuhan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria mendakwa sekurang-kurangnya 18 anggota kumpulan pro-Iran terbunuh dalam serangan di timur Syria. Pesawat tempur melancarkan 4 siri bedilan terhadap sasaran kumpulan itu di wilayah Deir ez-Zor. Baik, sukan dimulakan dengan perkembangan Piala Asia. Jordan berjaya menempa slot separuh akhir selepas menewaskan Tajikistan 1-0. Pada aksi suku akhir, gol sendiri Tajikistan pada separuh masa kedua telah cukup untuk memastikan Jordan mara ke separuh akhir buat julung kalinya. Gol tunggal Jordan terhasil pada minit ke-66 selepas tandukan pertahanan Jordan, Abdullah Nasib terkena pemain Tajikistan, Vahdat Hanovov terus menerjah ke gawang sendiri. Esok baki aksi suku akhir akan berlangsung melibatkan juara bertahan Qatar berdepan Uzbekistan manakala pasukan pilihan Jepun menentang Iran.
Menanti Jordan di separuh akhir adalah Korea Selatan yang menewaskan Australia 2-1. Pada aksi awal pagi tadi, Australia tampak yakin untuk memenangi perlawanan dengan mendahului jaringan menerusi Craig Goodwin dengan minit ke-42. Namun kelekaan pada minit akhir perlawanan membawa padah selepas Korea Selatan dihadiahkan sepakan penalti pada minit kecederaan yang disudahi Hwang Hee-chan. Bersambung masa tambahan, Stadium Al-Janub sekali lagi bergema dengan sorakan ribuan penyokong apabila kapten pasukan Son Heung-min menjaringkan gol kedua menerusi sepakan percuma menewaskan Matthew Ryan. Gol itu sekaligus melayakkan skuad kendalian Jurgen Klinsmann ini mara ke separuh akhir. Korea Selatan akan bertemu Jordan pada 6 Februari depan. Stadium Merdeka bakal menggamit semula memori arena bola sepak Selangor apabila dijadual menjadi stadium pilihan bagi Piala Sultan Selangor edisi ke-20 Ogos depan. Pengerusi Jawatan Kuasa TSSC Tan Sri Abdul Karim Munisar berkata, ketika ini segala gerak kerja sedang dipantau pihak Permodalan Nasional Berhad PNB bagi melancarkan urus takbir stadium. Kita expect by bulan April atau Mei lah. Kita akan maklum bila kita siap. Kita nak thoroughly dengan stadium, nak tengok dia punya dia punya number seat. Dia seat tak ada pasal dia band, tapi quadrant, dia by quadrant. Misal kita reduce Singapura. Kita bagi kat Singapura 1,500 lah, pasal tak cukup. Kita pun Sultan Cup selalu 70,000 kan. Ini 20,000, so kita kena bagi semua orang berpeluang lah untuk melihat. Kejohanan yang bakal berlangsung pada 17 Ogos depan bakal melibatkan pasukan pilihan Selangor dan pilihan Singapura bagi merebut piala berprestij Piala Sultan Selangor serta wang tunai RM80,000. Tidak ketinggalan perlawanan antara veteran kedua-dua pasukan sebagai aksi pembuka tirai. Kali terakhir TSSC diadakan pada 2019 dengan Selangor menewaskan Singapura 1-0. Persatuan Badminton Malaysia BM melantik jurulatih baharu dari Indonesia Muhammad Miftah sebagai penolong jurulatih bergu wanita negara. Menerusi Facebook BAM, pelantikannya dicadang pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM Rexy Mainaki berdasarkan pengalaman luas Miftah dalam barisan kejurulatihan India selama 10 tahun. Karena ada coach seleksi yang kontak saya juga untuk bergabung dengan BAM. Awal mulai itu Desember saya kontak sama coach seleksi, masalah kontrak dan lain-lain. Kerjasamanya cukup bagus, komunikasinya cukup bagus. Masalah program atau apa kita komunikasi dengan baik. Untuk kedepannya mungkin saya bisa lebih bekerja sama lebih baik sama Coach Sun. Miftah juga merupakan antara watak penting di sebalik kejayaan skuad badminton India mencipta sejarah menjuarai Piala Thomas buat kali pertama pada 2022. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.